أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجيء في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya, menzalimi diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik. Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Mereka menjawab, kami dahulu ialah orang-orang yang tertindas di bumi. Malaikat bertanya lagi, tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang semikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak yang tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Maka mereka yang demikian sifatnya, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Dan ingatlah Allah amat pemaaf lagi amat pengampun. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan didapati di muka bumi akan tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Para ulama meriwayatkan beberapa perkara yang berlaku bersabit dengan ayat ini. Innal ladzina wafahu al malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dicabut nyawa mereka. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Malaikat tanya, mengapa jadi begini? Kata mereka, kami orang yang lemah di atas muka bumi. Ulama tafsir meriwayatkan, riwayat yang pertama mengatakan golongan ini ialah golongan orang yang menzahirkan dirinya Islam di Mekah. Dia zahir diri dia Islam, dia ngaku Islam lah, mungkin Islam lagu, tapi Islam dia lemah sangat. Nabi suruh hijrah, dia tak hijrah. Dia tak berhijrah, patut berhijrah lah. Yang mampu berhijrah mesti berhijrah. Bila ditindas di satu-satu negeri tak boleh menzahirkan agama, kena selamatkan agama kita. Tinggal harta, tinggal apa saja, rumah kena tinggal. Hijrah, selamatkan agama dulu. Agama lebih penting daripada segala-galanya.
Ada orang tu nak selamat ayam itik dia dulu. Nak selamat lembu dulu. Sayang nak tinggal. Ini bahaya. Ini berlakunya. Mereka tidak berhijrah, tunaikan kewajiban mereka, padahal mereka mampu berhijrah. Tetapi bila orang kafir keruh ke perang, dia ikut sama. Ini. Dia ikut sama. Meramaikan jumlah orang kafir ikut sama. Saya sokong dalang dia. Ikut sama. Lawan Nabi dalam perang Badar. Tiba-tiba mereka dicabut nyamuk oleh malaikat. Lalu malaikat tanya mereka, mengapa kamu ni? Jadi begini, kamu mengaku Islam? Mengapa kamu tak tinggal puak-puak yang kafir ni berperang dengan Nabi? Kami ni orang lemah, tak sanggup nak lawan. Malaikat kata, alam takun Allah wasi'atan fatuhajiru fiha? Tidakkah bumi Allah ni luas? Mengapa kamu tak tinggal puak-puak yang menentang Islam ini? Tinggal. Mengapa kamu tak tinggal bila orang keras suruh lawan Islam, ikut pula? Ini bahaya. Ini bahaya. Bahaya. Kita bersama dengan kumpulan Islam, yang pergi ke kumpulan lain. Kecuali dalam keadaan tak boleh nak lepas diri. Kerana uzur kita sebut. Dia sebut sebab uzur tadi. Kita mesti bersama kumpulan Islam, yang kumpulan lain. Disebut dalam hadis Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, sebagaimana kana an-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Faqultu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Huzaifah kata, orang tanya Nabi berkenaan dengan perkara baik. Aku tanya Nabi berkenaan dengan perkara jahat kerana aku takut jatuh dalam kejahatan. Qultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Hal ba'da hadzal khair thumma ja'ana hadzal khair. Hal ba'da hadzal khair min syarr. Kami dulu dalam keadaan jahat jahiliyah. Kemudian mari Islam. Mari Islam. Baiklah kita. Adakah lepas kita baik ini ada mari hak jahat pula? Qala na'am. Nabi kata ya, ada mari kejahatan pula. Qultu ya Rasulullah, hal ba'da syarr min khair? Adakah selepas kejahatan ini ada baik pula? Qala na'am wa fihi dakhanun. Lepas ni ada baik pula, ganti dengan baik pula, tapi ada kekeruhan. Qultu wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Keruh tu apa dia? Baik tapi keruh. Ada qaumun yastannun ghairi sunnati wa yahtadun ghairi hadi. Ta'rifunahum wa tunkirunahum. Ada puak kelanganmu yang buat aku tak suruh. Benda aku tak suruh dia buat, pelawak. Dia cakap benda dia tak buat. Kamu kenal mereka dan kamu cegah mereka. Kamu cegah. Ada perjuangan. Qultu hal ba'da hadzal khair min syarr? Adakah lepas pada kebaikan yang jahat pula? Naam. Du'atun ada abwab jahannam. Man ajabahum ila khadafuhu fiha. Lepas tu akan mari kejahatan. Ada penyeru-penyeru ke arah neraka jahanam. Barang siapa ikut penyeru ke arah neraka jahanam ini, dicampur sama dalam neraka jahanam itu. Qultu, aku kata Huzaifah, ma ta'muruni in arakani dhalik? Apa Rasulullah suruh kalau kami sempak dengan puak macam ni? Sibhum lana ya Rasulullah, sifatkan mereka. Hum min jatina wa yatakallamun bi alsanatina. Mereka yang agak ajak neraka jahanam ini kulit macam kita juga, bercakap dengan bahasa kita juga. Sekulit dengan kita, sebangsa dengan kita, serupa dengan kita. Sebab ajak ke neraka jahanam. Bagaimana Rasulullah suruh kalau kami sempat dengan puak ni? Kata Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu hendaklah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Kalau ada kumpulan Islam, ada pemimpin, ikut kumpulan ini, ikut pemimpin ini. Qultu ya Rasulullah, illam takun
Illam yakun imamam wala jama'atun wala imam. Kumpulan Islam pun tak ada, pemimpin pun tak ada. Nak macam mana? Tak ada berlaku. Kumpulan Islam tak ada, pemimpin pun tak ada. Berlaku kesesatan, kepunahan. Qala an ta'tabi'u kullaha walau an ta'adhab asfajah hatta yudrikal maut. Kamu kena tinggal kumpulan yang sesat itu. Tak boleh ikut. Walaupun kamu terpaksa mamah umbi kayu, kata Nabi. Lapar, tak ada makanan. Mamah umbi kayu, umbi kayu, perdu kayu, nak panjat pokok tak kau. Jangan ikut kumpulan lain sekali-kali. Walaupun terpaksa mamah umbi kayu. Tak boleh ikut kumpulan yang salah ini. Ni tak ada mamah umbi kayu. Gula kawah tak tahan dah. Bau gula kawah. Jember dah, tak tahan dah. Macam mana? Ini Nabi kata hendaklah bersama kumpulan Islam. Ini bahaya kita duduk dalam kumpulan yang tidak bersama dengan Islam. Ketika itu puan tu pergi je, duduk jamu dengan dia. Kecuali kita ditugaskan untuk mengintip. Jamaah tugas kita untuk dapat maklumat. Itu lain. Ini sahaja nak kita tumpang makan. Nak tumpang semaku. Ini bahaya. Kalau Tuhan tu laknat, kena laknat sama. Tuhan tu bala sama. Mengikut satu riwayat yang lain, ini berkait dengan orang-orang munafik yang berpura-pura Islam. Berpura-pura Islam. Depan Nabi dia kata dia Islam. Dengan orang kafir, dia dengan orang kafir. Dia tengok nampak belah kafir menang, dia masuk belah kafir. Lalu dibunuh dalam pertempuran. Malaikat tanya roh dia, mengapa mau jadi begini? Pasal apa? Kami ni lemah, terpaksalah buat begini. Mana nak lawan tak kau? Kena buat begini lah nak hidup. Malaikat kata, tidakkah bumi Allah ini luas, rezeki Allah terbanyak? Mengapa kamu tak ikut tak tu? Ini satu puak. Satu puak lagi yang dipaksa. Yang dipaksa, tak boleh nak lari. Macam Abbas radhiyallahu anhu. Dipaksa pergi perang Badar, pak saudara Nabi. Dipaksa terlibat dalam perang. Tapi dia tak bunuh. Dia hadir saja dan dia ditawan. Ditawan. Nabi pesan dah, kalau jumpa pak saudara aku jangan bunuh. Pak aku ni Islam. Dia dipaksa datang. Dipaksa. Kalau boleh lari, elok diri, jangan terlibat dengan kerja-kerja melawan Islam. Ini bahaya. Sangat bahaya. Kalau berlaku kemelangan macam tu, malaikat tanya, pasal apa jadi gini? Ulaika ma'wahum jahannam wa bi'sal masir wa sa'at masira. Orang macam ni, orang yang ikut nak selamatkan diri ni, tempat neraka jahannam, seburuk-buruk tempat. Illa al-mustad'afina min ar-rijal wal nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Malaikat orang-orang yang lemah, yang tak ada daya upaya nak berhijrah, tak ada piti, tak ada kenderaan, tak ada apa, tak boleh nak pergi. Tempatnya jauh, terpaksalah menyembunyikan diri. Dikrah di kalangan lelaki, perempuan dan anak-anak yang tak mampu nak berhijrah. Ini sekarang yang berlaku di Sepanyol. Bila Islam jatuh di Sepanyol, orang Islam dipaksa tinggal agama Islam. Kalau tidak, kena bunuh. Kubur-kubur orang Islam mau dibongkar. Di sana ada orang Islam yang boleh naik kapal, menyediakan kapal lari ke utara Afrika, ke Morocco, ke Algeria, lari ke benua Amerika pun ada. Berhijrah, selamatkan diri. Di sana ada orang-orang Islam yang tak boleh selamat diri, sembunyi. Ada yang menyembunyikan diri di rumah masing-masing. Tak keluar rumah, buat ibadat di rumah dia, tak beruzlah, mengasihkan diri, selamatkan agama dia. Ada yang terpaksalah kena kerja di luar, pergi ke gereja. Pergi gereja bukan kerja, tak tipu je nak selamatkan diri, balik semayang di rumah. Ada. Kan ini di Sepanyol. Sekarang ni bila berlaku kebebasan di Sepanyol, tiap-tiap hari ratus orang masuk Islam di Sepanyol. Ada orang-orang yang memelihara Islam dalam keluarga masing-masing, balik ke Islam semula.
Dan ada orang yang fikir datuk nenek dia duduk Islam. Ini sudah ratus-ratus tahun. Balik ke Islam semula. Sekarang ni berlaku perkembangan Islam di Sepanyol. Orang Islam yang pagi-pagi di Sepanyol balik pada Islam. Ini berlaku. Orang yang lemah, kalangan kanak-kanak, lelaki, perempuan yang tak mampu nak berhijrah, tak ada jalan, dimaaf. Ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka itu mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan mereka. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya yang lemah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Sesiapa yang berhijrah ke jalan Allah, nasai dia dapat tempat-tempat selamat yang banyak, rezeki yang melimpah ruah. Jangan takut dengan siapa yang berhijrah meninggalkan negeri kufur yang menindas Islam. Tempat selamatnya luas, rezeki murah. Sama kita ni orang Kemboja. Bila Pol Pot menguasai Kemboja, paksa orang Islam jadi kafir, banyak yang berhijrah. Tinggal datang ke Malaysia, datang ke Indonesia, datang macam-macam. Selamat. Ambil rezeki. Wasa'ah, betul ayatnya kata. Barang siapa yang berhijrah menyelamatkan agama dia, Tuhan beri tempat selamat yang luas, rezeki yang melimpah ruah. Jadi begitu jadi senang. Jangan takut. Tinggallah harta, tinggallah dia harta di negeri tu, tinggal dia itik tu. Jangan sayang, tinggal. Tuhan beri rezeki lain. Tuhan jamin begitu dalam ayat ini. Sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah tinggal selas pinggang, bawa keluarga saja, tinggal keluarga pada sementara waktu. Akhirnya menang, berjaya, mendapat kesenangan dunia dan bahagia di akhirat. Tuhan beri begitu. Wa man yuhajir wa man yakhlu min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya, berhijrah, menyelamatkan agamanya, lalu dia mati di tengah jalan. Ada sahabat nak berhijrah, nak selamatkan agama, mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan. Tuhan kata orang macam ni Tuhan beri pahala hijrah. Mati syahid, dapat pahala hijrah. Oleh mudah siapa ke Madinah, Tuhan beri pahala yang sangat besar. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang mati dalam perjalanan, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Selamat, dapat pahala. Dia nak selamatkan diri, tapi tak siapa tempat hijrah, dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Pahala yang besar, dan dijanjikan masuk syurga kerana niat dia nak berhijrah. Ini bergantung dengan niat. Niat dia nak selamatkan diri daripada kekufuran. Tiba-tiba tak ada siapa, mati tengah jalan. Tuhan beri pahala kepada mereka ni, walaupun tak siapa. Ulama mengatakan begitulah juga orang yang keluar dari rumah dia untuk berjihad, untuk berjuang, tiba-tiba mati kerana jatuh kenderaan, kerana kemalangan, disengat oleh binatang biasa, ketik dulu macam-macam tengah jalan. Ini mati syahid. Kerana niat dia nak mempertahankan Islam, mati syahid. Terdapat kalangan sahabat-sahabat Nabi yang nak pergi berhijrah ke Habasyah. Salah seorang daripadanya ketik dulu tengah jalan, mati. Ini termasuk Nabi kata dia masuk syurga. Dapat kelebihan syahid kerana dia nak membawa agama dia, mempertahankan agama dia. Niat dia baik. Begitulah seorang yang nak meninggalkan maksiat. Dia niat nak tinggal maksiat, tak ada siapa nak buat lagi, tiba-tiba mati. Ini termasuk diampun oleh Allah Ta'ala, dapat syurga. Tak ada anak semayang, tak apa. Disebut dalam hadis bagaimana kita sebut dari Riyadhus Salihin, ada hadis ni, seorang yang bunuh 99 orang,
Dia bunuh orang 99 orang. Dia sesal di atas perbuatan dia. Dia tanya rahib, tanya Tok Lebah, Tuhan ampun tak dosa saya jahat sangat bunuh 99 orang. Tok Lebah kata, mu jahat tahun lalu 90 orang bunuh, Tuhan tak ampun. Yang katok Tok Lebah tu. Jadi 100 orang. Dia Tok Lebah tu ada ilmu ke jawab juga. Dia tanya orang alim. Orang alim kata, Tuhan ampun dosamu. Tuhan ampun. Mu jangan duduk sini, mu kena berhijrah. Tinggal duduk kampung dekat lain. Lalu dia nak berhijrah, sampai tengah jalan mati. Nabi kata, turun malaikat rahmat dan azab. Nak ambil roh dia. Malaikat azab nak bawa ke neraka. Malaikat rahmat nak bawa ke surga. Balah dua kumpulan malaikat ini. Lalu Tuhan utuhkan malaikat jadi hakim. Ukur. Mana dekat? Dekat sedekah negeri dia nak pergi. Ulama mengatakan, kerana niat dia baik. Niat dia nak selamatkan agama dia. Nak selamat agama dia, walaupun dia tak ada nak buat baik. Tuhan beri dia masuk syurga. Dalam peperangan Rom, kita akan baca kisahnya. Seorang panglima tentera Rom yang terkenal, nama dia bahasa Eropah. Dia nak berperang. Dia ajak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ajak, ingat ke nak suruh berlawan pedang. Nak suruh lawan pedang. Dia mari depan, Khalid pun mari depan, dia pun letak pedang dia. Khalid pun letak pedang dia. Khalid yang nak ajak gomo, nak lawan dengan tangan saja. Mai mengaku, rupanya tanya Khalid. Aku dengar mu ni hebat sangat, mu ada pedang sakti ke? Pedang pelik ke? Dalam peperangan mu menang, semua tak pernah kalah. Bila berlawan dengan musuh mu menang. Apa kehebatanmu? Pedangmu sakti aja. Dia kata, dok, Khalid kata, aku ni dulu jahiliah. Sembah berhala, sembah tokor, makan bakar, kafir. Allah Ta'ala utuhkan Rasul, aku ikut Rasul ni. Aku masuk Islam. Tuhan selamatkan aku dengan Islam. Aku jadi Islam. Lalu, panglima dia kata, aku nak masuk Islam juga. Ceritanya. Khalid pun ajak Eric. Anak buah dia heran macam mana panglima ni lari ni. Ikut Khalid. Dia masuk Islam. Masuk Islam, berlaku peperangan. Pokok dia bunuh dalam peperangan itu. Mati dalam peperangan itu. Mengucap 2 kalimah syahadah, ada semayang. Tak ada anak tu apa pun. Masuk syurga. Kerana niat dia nak masuk Islam. Di sini menunjukkan niat tu sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Amal dengan niat. Niat sangat penting. Kalau orang tu niat, walaupun tak capai lagi, Tuhan beri pahala. Begitulah mereka yang niat nak jaga agama dia, Tuhan ambil kelebihan. Walaupun dia tak sempat nak tunaikan, dia beri pahala pada dia dan kelebihan. Wallahu a'lam.